Terima kasih Dilaila di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat diingatkan supaya tidak mudah terpengaruh dengan budaya dan anasir yang cuba memecah belahkan perpaduan dan persefahaman rakyat pelbagai kaum di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Shafie Apdal berkata, anasir-anasir itu disebar oleh pihak yang mahu melihat negeri ini kucar-kacir dan lemah sehingga mudah diruntuhkan. Datuk Seri Shafie berkata sentimen berbau etnik, keturunan dan agama seringkali dimainkan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan tertentu dan sama sekali tidak membawa kebaikan. Sehubungan itu, beliau mahu semua persatuan etnik dan kumpulan penggiat seni supaya memainkan peranan, mengingatkan ahli mereka mengenai bahayanya anasir tersebut. Datuk Seri Shafie berucap ketika merasmikan seminar kebudayaan dan kesenian etnik Sabah di Institut Latihan Mahkamah Anak Negeri di Penampang. Teks ucapannya dibacakan Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, Tuan Asafal P. Alian. Datuk Seri Shafie berharap seminar itu dapat menghasilkan resolusi yang konkret yang mampu memantapkan lagi pengurusan kebudayaan dan kesenian di negeri ini. Katanya Kerajaan Baharu yakin resolusi yang akan dikemukakan akan menjadi titik mula dan pemangkin kepada era baharu dalam memaju dan memertabatkan budaya dan seni negeri ini. Festival Kebudayaan dan Pelancongan Pesta Air Regata Lepas Sempurna yang memasuki tahun ke-26 tahun ini akan lebih meriah. Regata Lepa yang merayakan Jubli Perak tahun ini akan berlangsung di Padang Pekan Sempurna pada 26 hingga 27 April depan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Haji Jaujan Sambakong berkata, sempena sambutan Jubli Perak pastinya pihak pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur merancang dan mengadakan sambutan yang gilang gemilang tahun ini. Pihak Jawatan Kuasa telah pun bersedia dan kita yakin lebih-lebih lagi hari ini sempurna didatangi oleh pelancong hampir 3,000 setiap tahun mengikut pegawai daerah. Beliau yakin acara tahunan masyarakat sempurna yang menonjolkan kepelbagaian budaya di negeri ini itu mampu menarik lebih ramai pengunjung khususnya pelancong asing ke Semporna. Datuk Jaujan yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri ditemui pemberita selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Haji Johar Datuk Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan ini bertujuan mengundang Tun Haji Johar dan Toh Puan Hajah Nurlida Tan Sri RM Jasni ke pesta tahunan itu. Orang ramai turut dipelawah hadir untuk memeriahkan lagi Pesta Air Regata Lepas Sempurna. 3 sekolah berstatus daif di negeri ini akan dibaik pulih melibatkan peruntukan berjumlah 10 juta ringgit tahun ini. Sekolah tersebut masing-masing sebuah di daerah Beluran, Pitas dan Tambunan adalah antara 587 sekolah dikategorikan daif di Sabah. Menteri Pelajaran dan Inovasi Negeri Datuk Dr. Yusuf Yaakob berkata kerajaan memandang serius masalah sekolah daif itu yang kebanyakannya terletak di kawasan luar bandar. Kita sepatutnya menyelesaikan perkara ini secepat mungkin. Daripada yang daif itu berbagai kategori, ada yang sudah dikeluarkan oleh JKR itu tidak selamat untuk diduduki. Jadi ini kita kena usaha untuk mendapatkan penggantian segera. Beliau ditemui media selepas merasmikan program permuafakatan penglibatan ibu bapa dan komuniti PIBK dan penyerahan bantuan awal persekolahan Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Menengah Kebangsaan Bongkol Pitas tahun 2019 di Pitas. Datuk Dr. Yusuf berkata kementeriannya sentiasa berhubung dengan Kerajaan Persekutuan untuk memastikan peruntukan dapat disalurkan kepada Sabah untuk membina sekolah baharu atau membaik pulih bangunan sekolah daib. Katanya kerajaan negeri menyasarkan untuk menyelesaikan masalah sekolah daib di Sabah dalam tempoh 3 hingga 4 tahun akan datang. Selain masalah sekolah daib, Datuk Dr. Yusuf berkata turut diberi perhatian kementeriannya adalah membina bangunan baharu bagi 9 sekolah rendah dan menengah yang berstatus menumpang. Tahun ini pembinaan bangunan baharu salah sebuah sekolah daib menumpang membabitkan SMK Bongkol di Pitas yang kini menumpang di bangunan SK Bongkol Pitas. Kerajaan akan memastikan daerah kecil Matunggung yang mempunyai 175 buah kampung membangun seperti daerah lain di Sabah.
Ke arah itu, Kementerian Luar Bandar Sabah mengemukakan beberapa cadangan projek untuk dilaksanakan dalam rolling plan keempat kementerian berkenaan. Menterinya Datuk Iwan Benedict berkata perancangan itu termasuk membina klinik kesihatan Matunggung, mewujudkan perkhidmatan perbankan dan memajukan sektor pelancongan untuk merancangkan pembangunan ekonomi di daerah tersebut. Beliau berucap dalam sesi lawatan ke pejabat daerah kecil Matunggung di Matunggung. Sementara itu, penolong pegawai daerah kecil Matunggung, Francis Chong berkata, setakat ini beberapa projek dalam rancangan Malaysia ke-11 RMK 11 telah dilaksanakan seperti pembinaan balai polis, bangunan Mahkamah Anak Negeri dan pewujudan industri kecil dan sederhana IKS serta jalan raya ke Mesej Mini Kodong yang kini hampir siap 80%. Tegasnya pembinaan sebuah balai bomba dan penyelamat amat diperlukan memandangkan bantuan memadam kebakaran di Matunggung terpaksa bergantung kepada balai bomba dan penyelamat BBP Kudat. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM terus mempertingkatkan keperluan proses pemutihan pemberian allowance sara hidup ESH nelayan bagi memastikan insentif yang diberikan secara bulanan itu sampai kepada golongan sasar. Pengerusinya Muhammad Faiz Fadzil menegaskan bantuan subsidi itu hanya diberikan kepada golongan nelayan tulen tertaluk kepada kriteria ditetapkan. Jadi kita ada beberapa kaedah untuk kita siasat. Antaranya kita akan melihat kepada kaedah persahabatan kita dengan EPF ataupun pembelian minyak. Sebab itu yang akan menentukan jumlah mereka turun ke laut. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Ramah Mesra Pengerusi LKIM bersama pemimpin masyarakat nelayan wilayah 3 di Tawau. Muhammad Faiz berkata langkah pemutihan itu antara lain untuk mengelak berlaku ketirisan dan sikap tidak adil dalam pemberian subsidi. Terdahulu beliau berkata LKIM telah menyalurkan lebih 3 juta ringgit kepada bantuan ESH kepada 3,239 nelayan melibatkan pemilik bot dan awak-awak kepada 4 persatuan nelayan dari Tawau, Kunak, Semporna dan Lahad Datu tahun lepas. Pihak kontraktor yang melaksanakan kerja pembinaan dinasihatkan untuk mendaftar sebagai kontraktor, personal binaan dan keperluan penilaian pekerjaan binaan selain membayar levy serta memastikan bahan binaan mematuhi standard ditetapkan. Pengarah CIDB Negeri Sabah Rosman Awang Hassan berkata usaha itu penting bagi memastikan mereka sentiasa mematuhi peraturan di bawah Akta CIDB Akta 520 di samping memberi kesedaran kepada mereka tentang peraturan di tapak binaan. Terbaharu dalam operasi penguatkuasaan bersepadu di salah sebuah tapak binaan di sekitar Kota Kinabalu mendapati 1 daripada 7 subkontraktor menjalankan kerja lebih grade dan 4 lagi dipanggil CIDB untuk siasatan lanjut. Turut diperiksa 82 orang pekerja terdiri 8 orang pekerja tempatan dan selebihnya pekerja asing. Bilangan pekerja berdaftar sebagai personal binaan adalah seramai 8 orang, manakala tidak berdaftar seramai 74 orang. Ada beberapa orang yang belum diakreditasi dan keseluruhan sebanyak 18 notis telah dikeluarkan CIDB kepada kontraktor dan personal binaan. Beliau ditemui media dalam operasi penguatkuasaan bersepadu di antara jabatan di tapak pembinaan kawasan Kota Kinabalu 2019 di Kota Kinabalu. Seramai 82 pegawai daripada pelbagai agensi penguatkuasaan menyertai operasi ini. Semangat kerja berpasukan mampu memangkin kecemerlangan dan kejayaan sesebuah organisasi. Pengarah Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah Malinazia Datuk Muhammad Julaspi sehubungan itu mahu warga kerja Radio Televisyen Malaysia RTM terus bekerjasama rapat dalam melaksanakan tugas. Beliau berucap merasmikan Mesyuarat Agung Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Sabah 2019 di lobi Kompleks Bersepadu KKMM di Kota Kinabalu. Mengenai kelab itu, Malinazia berharap warga RTM terus sepakat dalam mencapai objektif kelab mahupun jabatan sekaligus menjadi penjawat awam cemerlang dan berdedikasi.
Dalam mesyuarat tersebut, pemilihan jawatan kuasa Kelab Sukan dan Kebajikan RTM Sabah bagi sesi 2019 hingga 2021 menyaksikan Ketua Unit Pemasaran, Promosi dan Kawal Selia Iklan RTM Sabah, Zakaria Damit menang tanpa bertanding bagi jawatan Presiden Kelab. Polis Sandakan menahan 2 lelaki berhampiran sebuah pasaraya di Indah Jaya Sandakan dan merampas kira-kira 1.05 kilogram dadah jenis syabu dipercayai untuk diedarkan di daerah itu Selasa lalu. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Muhammad Azhar Hamin berkata suspek masing-masing berumur 30-an berasal dari Lahadatu itu ditahan selepas polis menemui dadah berkenaan dalam satu paket plastik berwarna hijau. Katanya semasa ditangkap seorang daripada lelaki itu sedang memegang satu bungkusan plastik hitam. Manakala seorang lagi di dalam kereta, selepas diperiksa, polis menerima satu paket plastik berwarna hijau dalam bungkusan plastik berkenaan. Dan hasil siasatan awal, kedua-dua ini memperolehi bekalan dadah daripada daerah Lahadatu dan cuba untuk membawa masuk ke daerah Sandakan dengan menggunakan kereta persendirian. Beliau memberitahu sidang media di Pejabat Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Balai Polis Bandar Sandakan. ACP Muhammad Azhar berkata kedua-dua lelaki itu direman sehingga 19 Mac ini bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya kerana mengedar dadah yang boleh membawa hukuman gantung jika sabit kesalahan. Paparan tadi mengakhiri bahan berita dari Sabah pagi ini. Kembali kepada Dilaila di Angkasa Puri. Silakan Dilaila.